adik-beradik sebapa. Adik-beradik lelaki lah, sebelah lelaki. Mana ayah angkat ni tak masuk senara. Kecuali ayah angkat tu jadi juru nikah. Bolehlah nikah anak angkat dia. Kalau tak jadi juru nikah, duduk diam-diam. Tak boleh menikah anak angkat dia. Tu dia, kena faham. Maka isteri-isteri atau suami-suami kamu yang telah halal. Tu dia. Dia orang tua-tua sebut. Tu dia. Dia kata, ada satu pekerjaan. Dia suka menghalalkan apa yang haram. Dia suka menghalalkan apa yang haram. Tu dia. Mula-mula kejut juga dengar. Dia kata ada satu kerja, dia kata kerja dia menghalalkan apa yang haram. Benda tu haram, tapi oleh kerana ada dia jadi halal. Tu dia, iaitu menghalalkan perhubungan antara lelaki dan juga perempuan. Kerjanya sebagai juru nikah. Tu dia. Kalau misalnya kata contoh kata daripada dia Ustaz Mahdi. Ustaz Mahdi ni kerja dia menghalalkan apa yang haram. Mana kalau lelaki dengan perempuan dia duduk sebelah haram. Tapi bila Ustaz Mahdi mari, aku nikahkan akan dikau. Sok halal lah jadi. Takut tengok pening gitu. Buat apa jadi gitu. Tu dia. Dan juga kaum keluarga kamu, wa ashiratukum. Kaum keluarga kita yang dekat dengan kita. Kemudian juga wa amwalun yaqtaraftumuha. Harta yang kamu usahakan. Siapa dia sini tak berusaha buat harta? Tu dia. Siapa sini kalau tayar piti 100 riyal tu mari ambil. Tayar piti 500 riyal mari ambil. Rela beratur tu. Bank-bank dan sebagainya rela beratur dia bahan bering. Dia ambil wang Islam dan sebagainya. Bukan aku marah mubah. Tapi nak kabarnya sejik surah kosong. Rela beratur tengah panas mata-mata untuk dapat pitis. Habuan dunia. Tapi habuan akhirat yang free. Tak kena bayar pun. Tak ada orang mari. Tu dia. Tak marah kau orang puan. Orang puan tak apa. Tak salah goreng ikan rumah. Orang lelaki. Tu dia. Rela beratur dia. Beratur dia. Tu dia. Dia beratur. Panjang. Kalau tengok hari tu Allah sedih kadang-kadang seorang. Kalau kita sebut bahasa kasar dia, baru ada lembu ris hidup gini. Lembu tahu cari tempat teduh. Dia boleh ada rela beratur. Untuk mendapatkan 300 ke 500 ke 2000, 5000 dan sebagainya. Tapi sejak surah pun tak mari. Tengok muka, ya Allah. Dah payah ambil lah. Baik dah payah ambil. Jadi balara lagu tu. Kata orang ni, biar reti. Biar reti. Wa amwalun yaqtaraftumuha. Harta yang kamu usahakan. Yang kita nak kepada harta. Siapa-siapa dia nak. Macam tadi lah. Kita tadi dah. Kerana beri rela beratur. Siapa tengah panas. Siapa tengah panas. Semata-mata nak ambil. Nak ambil piti beri. Sebab start pada tahun ni. Dia bagi ikut bank dah. Tahun lepas nak cerita. Ambil voucher gitu naik di bank BSN dah. Beratur ni. Bergocong siap dah. Tu dia. Tengok di bank BSN ketil. Allahu Akbar. Ramai pada semayang raya-raya lagi. Ramai pada semayang raya-raya. Tengok BSN tau. Kita ada usaha juga dengan Bank Simpanan Nasional ni. Kita ada akaun. Tu dia. Orang ramai atas sini kita pakai. Ya Allah teruk lagi daripada kedai. Tak jadi ni. Nak kena selesai kok kita mamang. Sama tula juga. Sama tula juga. Lala sekali pusing tak dengung. Berat juga. Tak jadi ya. Esok pula. Esok pun sama juga. Masya Allah. Mendengung tengok Allahu Akbar. Tu dia. Nak ambil lah. Dia tak ada masalah. Tapi biar beringat ke Tuhan. Biar beringat ke Tuhan. Kalau sejik alangkah baiknya. Kalau mari sejik surah pun ramai gitu. Kan sedap tau. Maya subuh tu penuh macam dia ambil bering. Oh sedap dah. Tu dia. Sebab kadang silap ada ulama menyebut. Nak tengok umat Islam ni kuat ke tak, tengok jumlah selipar pada waktu subuh. Tengok susunan selipar pada waktu subuh. Kalau selipar tu sikit, umat Islam tak orok lagi dia kata. Tapi kalau selipar tu banyak, kasut tu banyak, pada ketika itu umat Islam cukup kuat. Pada ketika itu umat Islam cukup kuat.
Tu dia. Dah raya, biar reti. Wa amwalun yaqtaraftumuha. Kemudian wa tijaratun takhshawna kasadaha. Perniagaan yang kamu bimbang, kamu takut, kamu risau akan rugi. Siapa dia berniaga nak rugi? Tak ada. Orang berniaga kabut sale pun nak untung juga. Tu dia nak khabar. Pergi berniaga mana-mana pun. Semua nak ada untung. Tak ada orang nak berniaga nak rugi. Tak apalah saya beli barang ni RM1, saya jual 80 sen sudahlah. Esok beli barang pula 80 sen, tak apalah saya jual 60 sen sudahlah. Amda dia nak makan. Tu dia amda dia nak makan. Itu belum campur GST lagi. Esok lusa nak kena dah. Belum campur GST lagi. Tapi Allah Ta'ala tu maha baik dengan kita. Tu dia. Kalau kita ada GST, Good and Services Tax. Tapi Allah Ta'ala ni baik, tak kena GST juga ke kita. Dia panggil God Services Tax. Cukai perkhidmatan Tuhan. Tuhan bagi kita boleh menapas. Seduk hirup udara sekali 3 sen kena bayar. Cuba je, cukai je. Tak jual udara tu, tak jual, kena cukai. GST dia panggil. God Services Tax. Cukai perkhidmatan Allah. Cukai perkhidmatan Tuhan. Boleh jalan selakah, kena bayar cukai 3 sen. Bukan 3%, 3 sen je. 3 sen, tak payah banyak. Bercakap, keluar sepatah perkataan, 1 sen kena bayar. 1 sen kena bayar. Tu dia. Sekali masuk jamban, sekali masuk tandas. Tu dia. 1 saat duduk dalam, kena bayar 3 sen. Tu dia. 10 saat duduk dalam jamban, melepas dulu. Masuk dalam bank. Tu dia, melabur dalam bank tu orang panggil. Maka kena bayar 3 sen 1 saat. Cuba bayangkan. Tapi Allah Ta'ala itu maha baik dengan kita. Tak kena lacah siapa setara tu. Sebab tu kena syukur banyak kepada Allah. Kena syukur banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang nak setiap perniagaannya untung. Orang nak perniagaan dia memang untung. Maka kita ada perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi atas kita nak sedar ataupun tidak, nak ambil untung ke tidak, nak ambil ke tak perniagaan tu. Allah Ta'ala cerita, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah Ta'ala kata, sungguhnya aku, yakni Allah. Innallah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ishtara minal mu'minin, membeli daripada mereka-mereka yang beriman, anfusahum, jiwa raga mereka, wa amwalahum, dan juga harta benda mereka, dengan balasan bi anna lahumul jannah, syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini urus niaga kita dengan Allah. Ramai yang menyangka bahawasanya keuntungan dia berniaga dunia lebih untung daripada untungnya dia berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi cerita kepada kita, la faqra man sadaqah. Tidak akan fakir mereka yang bersedekah, mereka yang berzakah, mereka yang menderma, mereka yang berwakaf. Tidak akan fakir orang. Sebagaimana kalau kita baca dalam sirah nabawiyah, kita baca dalam sejarah Islam, bagaimana ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan gelaran kepadanya As-Siddiq. Ini satu orang, bila Nabi minta derma, bila Nabi minta sedekah, habis harta dia bawa, habis pitih dia bawa, tinggal rumah, tinggal tanah, tinggal anak bini. Tu je. Maknanya hak mana ada emas, hak mana ada perak, hak mana ada pitih, hak mana ada barang berharga, semuanya disedekahkan kepada Nabi SAW. Jumlah dia tak banyak, barangkali mungkin 1,000, mungkin 2,000 dirham, 2,000 dinar. Nak dibandingkan dengan dua orang sahabat dia lagi, yakni Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dan juga
Sayyidina Uthman bin Affan. Dua orang sahabat dia ni. Nah, begitu juga sahabat Nabi dua orang ni. Nah, ni derma banyak, mungkin 20,000 dinar, 30,000 dinar sekali derma. Tapi itu baru separuh daripada harta mereka. Abu Bakar As-Siddiq derma habis. Tapi pernah ke tuan-tuan dan puan-puan jumpa, baik dalam hadis, nah, maupun kita kata dalam dalam buku sirah maupun sejarah, daripada buku sirah yang terkenal sehingga kepada buku sirah yang paling bawah, paling rendah lah kita kata, ada pernah di kalangan kita mendengar, oleh kerana Abu Bakar ni derma habis semua harta dia, dia telah jatuh papa ke danau, dia berada dalam keadaan kelaparan. Kita tidak pernah mendengar Sayyidina Abu Bakar berada dalam kelaparan, termasuk anak-anak dia. Tidak pernah merongok. Sebab tu Allah Ta'ala cerita, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu menyangka bahawasanya ang tadkhulul jannah, kamu akan masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum, sedangkan kamu masih belum diuji dengan ujian yang diberi kepada mereka yang terdahulu daripada kamu. Massathumul ba'sa, seperti kelaparan, wad-dharra, penyakit, wabak, dan bala bencana, sehingga wazulzilu hatta yaqula ar-rasul, sehingga rasul itu tadi berkata dengan kaum dia, mata nasrullah, bila nak mari pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu dia ada satu perkara lagi, wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal yang kamu redha. Ini 8 perkara. Qul in kana aba'ukum, mak ayah kita, wa abna'ukum, anak-anak kita, wa ikhwanukum, saudara mara kita, wa azwajukum, suami-suami atau isteri kita, wa ashiratukum, dan keluarga kita sendiri, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kita usahakan, wa tijaratun takshawna kasadaha, perniagaan yang kita takut akan rugi, wa masakin tardaunaha, tempat tinggal yang kamu suka, tempat tinggal yang kamu redha, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu sayang, lebih kamu cintai, lebih kamu suka daripada Allah dan Rasul. Ini yang dipanggil sebagai satu penyakit. Nabi kata dalam satu hadis, nah, akhir zaman, akhir zaman kayak gini, umat Islam akan terkena satu penyakit, dikata, yang mana mereka yang non muslim, Yahudi dan Nasrani akan mari injak-injak seluruh masyarakat dunia, akan juga menganying ke umat Islam. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, aina, adakah ketika itu kami berada dalam keadaan sedikit? Tu dia. Tu dia. Maka Nabi cerita, la bal yauma idzin katsir. Bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kamu pada hari itu cukup banyak. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Tetapi kamu seperti buih yang berada pada ketika waktu banjir, ataupun buih yang berada di lautan. Ombak mari sekali naik buih, banjir mari sekali naik buih, banjir hilang, buih-buih hilang. Ombak lari dengan buih-buih pun sekali tak ada. Maknanya bila ada simbol satu-satu isu, semua nak jadi juara, semua tunjuk pandai, hebat kita. Sama ada jadi keyboard warrior, sama ada kita jadi juara kedai kopi, sama ada kita ulama yang menulis berpuluh, beratus buku mungkin, dan juga kitab-kitab. Tapi bila tak ada isu, semua senyap jaga perut masing-masing. Masyarakat lara, masyarakat dalam maksiat, masyarakat itu bermasalah, siapa mau menegur? Tu dia, majlis ilmu tak ada orang nak mari. Tak sebab dia ustaz tak sedap balik. Tu dia, ada setengah-setengah begitu. Ada setengah-setengahnya begitu.
Ustaz ni sedak kita pergi kat dia. Ustaz ni dah agak cetang, dah agak cetang ustaz ni cak ayang ni. Balik cari ustaz lain pula. Ada. Tu dia jangan. Jangan siapa jadi lagu tu. Tu dia. Ini satu kerugian yang cukup besar. Maka sebab tu, hubbud dunia. Jangan kita terkena penyakit hubbud dunia, sayang kepada dunia. Cinta kepada dunia. Naknya kepada habuan dunia. Wa karahiyatul maut, dan takut kepada mati. Tu dia. Kematian itu sesuatu yang pasti. Tak boleh nak lari dah. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala sama sekali tidak akan melambatkan bagi seseorang idza jaa ajaluha, apabila sampai bagi dia ajal disampai dah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Bahawasanya Allah itu amat berhati-hati dalam setiap perbuatan dia. Amat berhati-hati dalam perbuatan dia. Maka sebab itulah insya-Allah kita cuba cek balik. Saya cek diri saya. Tuan-tuan muslimin muslimat, cek diri masing-masing. Hisab kira amalan kita. Apa yang kita telah perbuat, dosa kita minta ampun dengan Allah. Astaghfirullahalazim. Tu dia. Pernah diceritakan berkenaan dengan power of istighfar dia panggil. Kuasa istighfar. Ada seorang ketika mana Hasan Al-Basri berada bersama anak murid dia. Hasan Al-Basri, ada seorang mengadu kepada dia, "Ya Syekh, saya telah berkahwin dengan kadar 10 tahun. Akan tetapi saya masih belum dikurniakan zuriat, belum dikurniakan anak." Hasan Al-Basri kata, "Balik istighfar." Mari pula sekali lagi seorang lain. Dia mengadu tentang kefakiran dia, kemiskinan dia. "Hasan Al-Basri, aku ni seorang yang miskin. Aku ini seorang yang fakir. Tolong bagi nasihat begitu begini. Tolong bagi sedekah." Hasan Al-Basri kata, "Balik istighfar." Mari pula seorang lagi, "Wahai Syekh, tolong berdoa kepada Allah. Negeri kami, kawasan kami telah lama kemarau dan tidak turun hujan." Syekh kata, "Balik istighfar kepada Allah." Jadi lepas balik belaka, tiga-tiga orang ni anak murid Syekh Hasan Al-Basri kata, "Ya Syekh, mari seorang orang minta bak anak, minta doa bak anak, suruh balik istighfar. Mari seorang minta bak piti, suruh balik istighfar. Mari seorang pula minta bak hujan, suruh balik istighfar." Dah mana tak ada ayat lain. Tu dia. Mari 10 orang, 10 perkara lain suruh istighfar juga padang. Maka Hasan Al-Basri kata, "Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu pernah membaca firman Allah, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Ini power of istighfar. Maka barang siapa nak kaya, tu dia. Barang siapa nak kaya, barang siapa nak senang, tu dia. Ustaz, lama dah saya nak jadi kaya ustaz. Boleh. Tak ada masalah. Tu dia, tak ada masalah. Boleh baca ayat ni. Tu dia, boleh baca ayat ni. Tu dia. Iaitu bermula daripada ayat yang ke-10 sehingga kepada ayat yang ke-12. Apa maksud dia? Tuan-tuan dan puan-puan boleh balik. Balik rumah buka tafsir. Tu dia, buka tafsir. Perjumpaan kita yang akan datang, kita tanya seorang-seorang, boleh tafsir ke tak lagi? Tu dia, ayat 10 hingga 12. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Bukan nak deruk, tapi biar kita memahami. Biar kita faham. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita. Tu dia. Mungkin mari akan datang tak tanya pun. Tapi kalau mu tahu, sendiri yang berhak tahu. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala.
Kelebihan power of istighfar. Kekuasaan, kuasa yang ada pada istighfar. Kerana apa? Nabi SAW boleh istighfar selepas daripada bangun tidur 10 kali. Selepas daripada sembahyang subuh 10 kali. Selepas daripada sembahyang zuhur 10 kali. Selepas daripada sembahyang asar 10 kali. Selepas daripada sembahyang maghrib 10 kali. Selepas daripada sembahyang isyak 10 kali. Dan sebelum daripada tidur 10 kali. 70 kali sehari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan baginda seorang yang maksum. Kita ada maksum ni malah nak istighfar kau. Maknanya mucak ayam no. Tu dia dah. Maka sebab tu istighfar bukan susah. Astaghfirullahalazim. Jadi ya. Tak suruh baca astaghfirullah rabbal balaya. Tak mau baca gitu. Ni kau asal baca dia kau ayahanan nak joget semua. Tu dia. Anak biar ada lagu semua. Tak ada lagu tambah. Tambah. Nak baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Tak mau baca dah gitu. Nak baca lagu mana? Sallallahu ala Muhammad. Oh, nak baca ada lagu juga. Selawat pun nak kena ada lagu juga. Ada lagu balik lah. Tu dia insya-Allah. Takat tu dulu perkongsian saya dengan sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita dapat ibrah, dapat diambil sedikit pengajaran bagi diri saya dan juga mereka-mereka yang berhajat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk, yang lemah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Kullun minallah, semua Allah Subhanahu wa taala. Maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, tersalah tutur kata. Kullun minallah, semua kembali kepada Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bi kitabik, Allahumma arhamna bil ilmik, Allahumma arhamna bi dinil Islam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.